lagi hari 11. Minggu depan lagi lewat. Sampai anak dia tu. Anak dia tu dah cancel tadi mana dia pergi Johor. Ya, ya. Lepas tu dia lah dia Bismillah tu baca Allah tadi. Kita cakap lah. Lagi bodoh dia. Kalau dia tak main nak ada ganti ya. Oh, dia kan. Nak mengajak ini ke? Mengajak ni. Dia mengajak sekolah primat. A'udzubillahi samina alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Summa amma ba'd. Dalam satu hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Ahmad daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Mafhum daripada hadis Nabi SAW ini, yang sebelum kita memulakan majlis kita, apa yang disebut oleh doa Nabi SAW, Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada ilmu yang tidak memberi manfaat, dan daripada hati yang tidak khusyuk. Hati yang tidak khusyuk. Hati yang tidak khusyuk. Duduk dalam majlis ilmu tapi tak ada di majlis ilmu. Hati masih ada di rumah. Hati masih ada dengan dunia. Hati masih terikat dengan sesuatu yang berkaitan dengan lain daripada majlis ilmu yang dia duduk sekarang. Ini doa Nabi SAW. Nabi minta berlindung. Tinggal saat dunia kita. Dan daripada doa Nabi SAW, dan daripada amalan yang tidak diangkat. Buat amalan tapi tak diangkat oleh Allah kerana ada sebab yang manik, ya, tertegah dia daripada diterima Allah. Sembayang tapi tidak sah di sisi Allah. Buat amalan tapi tidak sah di sisi Allah. Pasal apa?
buat tanpa ilmu, buat hanya turut orang, ngaji tak mau. Terus ni di antara doa Nabi SAW. Dan daripada doa yang tidak didengar oleh Allah, wa du'ain la yusma', doa rupa-rupanya Allah tak dengar pun doa kita, terhijab. Allah duk tunggu doa kita, tapi Allah tak dengar doa kita. Angkat tangan tapi tak ikhlas. Doa dalam keadaan tidak ada keikhlasan. Ingat nah, kita mengaji ni sebab kita nak membetulkan diri kita. Kita nak sah amalan kita. Kita nak Allah terima diri kita, Allah redha atas kita. Sebab untuk masuk syurga Allah atas redha Allah, rahmat Allah, bukan banyaknya amalan kita. Sebab kalau di sini kalau kita nak kaji balik, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut doa sebegini? Yang pertama, Rasulullah minta berlindung daripada Allah. Rasulullah minta berlindung daripada Allah, daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Hidup kita ni, kita membesarkan anak-anak, kita membesarkan orang sekeliling kita, kita tahu tak benda tu manfaat untuk dia atau tidak? Kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitab Sirrus Salikin, ilmu ada dua, iaitu nafi' dengan khairun nafi'. Ilmu manfaat dan ilmu yang tidak memberi manfaat. Senang yang nak kesan. Ilmu tersebut tidak memberi manfaat pada dunia dia dan tidak memberi manfaat pada akhiratnya. Matematik, sains, geografi, apa dia lagi? Bahasa Inggeris. Kalau kita niat kita mengaji untuk dunia semata-mata nak cari dunia, maka dia tidak manfaat. Pulun cari. Tapi kalau kita niat dia untuk jambatan ke akhirat, contoh dengan matematik kita tahu kiraan, maka dalam Islam ada faraid. Ada ilmu faraid, ada ilmu pembahagian, ada ilmu tentang pengkiraan, ada ilmu tentang muamalat, perniagaan. Maka ilmu tadi manfaat. Faham? Kita mengaji bahasa Inggeris untuk kita menerokai kitab-kitab, buku-buku orang putih, supaya kita boleh rungkai seperti perubatan. Dan kita berubat untuk merubat orang Islam supaya semua sihat, boleh beribadah, maka dia jadi ibadah. Faham? Tetapi ilmu yang paling manfaat dan tidak dinafikan adalah ilmu akhirat. Yang tu tak. Itu sebab kita mesti kena seimbang ilmu akhirat dengan ilmu dunia. Semasa kita mengaji ilmu dunia, jangan lupa tinggal ilmu akhirat. Ada kita jadi guru, yang guru kita jadi sains, cikgu sains, cikgu senaman, cikgu muzik. Maka kita gunakan masa-masa kita untuk menuntut ilmu juga. Sulam dengan dakwah ketika kita menyampaikan ilmu tersebut. Sebab bila kita orang yang ada agamanya, ada akhiratnya, pastinya dia melakukan hal semua tu bertepatan dengan apa yang Allah Ta'ala minta. Sekali lagi kita bincang. Pasal itu Rasulullah minta lindung daripada sifat-sifat ini, ilmu yang tidak manfaat. Kita ambil masa dalam satu minggu hari Jumaat mai ke sini untuk kita cari ilmu yang manfaatkan kita, menggerakkan kita, memberi nasihat pada diri kita
memberi peringatan pada diri kita untuk ingat akhirat. Walaupun benda tu berulang-ulang, ya, walaupun benda tu berulang-ulang. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Orang yang pandai guna masa hidup dia, dia sentiasa berpesan-pesan. Bukan takat orang pesan kat dia, dia pun pesan kat orang. Wa tawasau bil haq. Apa makna al-haq? Iaitu agama. Kebenaran agama tu tadi, yang berkaitan dengan Quran dan hadis. Wa tawasau bis sabr. Dalam keadaan dia menyampaikan dia tadi, dia kena sabar. Kadang-kadang orang bukan lala nak berubah, tak. Tambah diri dia sendiri pun kadang-kadang dia menuntut 60 tahun dah tak faham-faham lagi. Tapi dia kerana berkat kesabaran, berkat kesabaran, dia faham setelah sekian lama. Rupa-rupanya Allah Ta'ala nak suruh dia tuntut tadi. Pada asalnya dia tak faham, tapi berkat dia sabar tadi, seolah-olah dia dengar balik di telinga dia apa yang guru dia kata. Berkat, dia kata nama berkat. Berkat ni maksudnya selamanya ataupun berpanjangan ia bersama dengan kita. Duit gaji yang berkat, lama duduk dengan kita dan rasa benda itu seronok dengan kita. Tapi kalau duit gaji yang tak berkat, sat dia, habis. Muslimin yang dirahmati Allah, ilmu yang tidak manfaat, hati yang tidak khusyuk, hati yang tak khusyuk. Maka bila kita duduk dalam majlis ilmu ni, tumpu sungguh-sungguh. Jangan lagi duk main handphone, jangan lagi duk tumpu benda lain. Tumpu sungguh-sungguh. Nak cari keberkatan ni dia kena ada macam tu. Tuan-tuan, tuan 2 orang 3 orang, tuan. Yang lain mau puan. Dia adat daripada dulu ni, orang perempuan dia rajin tuntut ilmu. Alhamdulillah. Orang lelaki ni mungkin pasal dia rasa dia pandai lah kot. Tak apalah, marah pula depa kat saya. Tapi hak tu yang saya nak kata pun biar pi. Muslimin dirahmati Allah. Kesedaran kita ni bermula daripada kita. Kesedaran kita bermula daripada masa yang kita lalui. Kesedaran kita bermula daripada jangkau umur kita yang bertambah. Kesedaran kita apabila kesihatan kita sudah terduga, iaitu kita sering sakit. Kalau ada lagi yang tak sedang, umur dah bertambah, sihat pun dah kurang, banyaknya sakit. Kawan-kawan yang sama sekolah dulu pun dah banyak dah pergi, tak sedang juga. Wal asri innal insana lafi khusr. Dia akan rugi sama hidup dia. Jadi janganlah tidur. Kan? Jaga, paksa jaga juga. Sebab dalam satu hadis Nabi SAW, siapa yang duduk dalam majlis ilmu ni diampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Tapi syarat dia kena dengar lah. Bukan takat mewujudkan ada, tapi dia tak ada. Jasad dia ada tang ni, ruh dia duduk di rumah. Jasad dia duduk tang ni, ruh dia duduk dalam komplek. Jasad dia duduk tang ni, ruh dia duduk di kedai makan. Kan? Tak lagi aku nak makan nasi kandang lah. Omar dia duduk tak boleh, ruh dia duduk tak boleh. Biar dua-dua duduk tang ni, maka terampun dosa-dosa dia. Banyak mana dosa tu? Ada ulama kata 70,000 dosa kita. Bukan sikit. Kita ni tuan-tuan, perempuan, makcik-makcik, pakcik-pakcik, kita mengharapkan redha Allah. Kita mengharapkan dosa-dosa kealpaan kita itu diampun oleh Allah. Dan kita mengharapkan dengan rahmat Allah, janganlah dicampakkan ke dalam neraka nanti, ya Allah. Biarlah kami diterus masuk ke syurga-Mu, ya Allah. Kami banyak dosa, ya Allah. Bila orang yang mengenangkan masa lalu dia,
banyak dia membuang masa begitu saja, al-khusri, maka dia akan gunakan tempat-tempat mana yang ada fadilat, tempat-tempat mana yang ada kelebihan, tempat-tempat mana yang boleh dia duduk dan dia diampunkan dosa-dosa dia. Di antaranya ketika imam menyebut waladdallin, sembahyang berjemaah, amin, amin tu amin sama-sama dengan imam laki ni, maka malaikat akan sama-sama amin dengan kita dalam majlis sembahyang berjemaah tersebut. Maka akan diampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Satu. Kedua, dengar elok-elok, ketika azan Bilal menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawablah kita, bukan asyhadu an la ilaha illallah, jawablah kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, raditu billahi rabba wa bi Muhammadan nabiyya wa rasula wa bil Islam madina. Tukar sikit kat belakang tu. Ini berdasarkan hadis Bukhari. Lalu kita baca raditu billahi rabba wa bil Islam madina wa bi Muhammadin, kita tak last. Tak, dalam hadis ni kata raditu billahi rabba wa bi Muhammadin, bawa Nabi Muhammad tu dulu nombor 2, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Islam madina. Siapa yang baca doa tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ulang, bila Bilal kata asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Islam madina. Apa kata Nabi SAW? Kufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Tu bila dengar azan ni, tumpu sungguh-sungguh jawab. Yang pertama, kita dapat syafaat Nabi SAW ketika di mahsyar. Sebab di mahsyar nafsi-nafsi bawa diri. Tak ada dah. Dulu kalau kita hari ni kita seorang ustaz, yang ada ahli khidmat tolong bawa kasut, tolong bawa kitab, sana tak ada dah. Yang hari ini kalau kita pegawai tinggi yang semuanya nak pergi mana pun ada driver, tolong angkatnya tu, tolong urus yang ni apa, semua mudah hidup kita. Yang hari ini kita seorang kaya yang di rumah semua ada pembantu, di sana tak ada dah, nafsi-nafsi bawa diri. Yang hari ini kalau kita ada anak ramai, semua pakat duk tolong kita, kita jadi mak, kita jadi ayah, di sana nafsi-nafsi. Maka waktu tu apa yang kita perlukan sangat-sangat, tuan-tuan, perempuan? Kita perlu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita dengar azan berkumandang, jawab. Habis daripada azan kita baca doa dia. Tolonglah diri sendiri, tolonglah diri sendiri. Maka dia akan dapat syafaat Rasulullah. Rasulullah akan bantu dia nanti. Hanya Rasulullah yang boleh jadi pembantu kita esok. Tak ada apa yang boleh bantu kita melainkan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama doa selepas azan dan iqamah. Muslimin yang dirahmati Allah, satu cerita lagi orang yang menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, marartu lailan usriya bi aqwamin tuqradu shifahuhum bimaqarida min narin faqultu man antum qalu kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Maksud dia, mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi kata, aku melalui pada malam aku diisrakan, satu malam, dengan kaum yang dipotong lidah mereka. Nabi diisra' mi'rajkan dan Nabi lalu satu tempat, neraka lah, neraka. Percaya tak? Percaya tak? Wajib percaya. Sebab tu iman. Apa yang berlaku pada nubuwah, apa yang berlaku pada Rasulullah, kena percaya. Takkan kut ingat sarang angkut.
takkan kot, ada keraguan pada dia, maka dia tu tiada iman. Iman ni maksudnya jazam, yakin, tasdik, iman tu. Apa yang berlaku pada Rasulullah pada malam Isra' Mi'raj tu, Nabi kata, aku lalu pada satu kaum yang kaum tu dipotong lidah mereka dengan gunting daripada api neraka. Ngai elok. Maka aku bertanya, Nabi tanya balik dekat Jibril, siapakah kaum ini? Siapakah kaum ini? Maka dijawab, kami adalah orang yang suka menyuruh. Kami adalah orang yang suka menyuruh orang lain berbuat kebaikan. Kita suka suruh orang lain buat baik, tetapi dalam masa yang sama kami tak pernah melakukan. Kami suruh anak kami buat baik, tapi kami sendiri tak pernah buat baik. Kami suruh pekerja kami pergi semayang, sedangkan kami tak semayang pun. Faham tak? Main mengaji malam ni, malam pula dah, pagi ni duk biasa kuliah malam, tiba-tiba main siang. Kita bila kita nak berubah ni, kita sendiri pun kena berubah sama. Kalau kita nak masyarakat kita berubah, kalau kita nak anak kita berubah, kalau kita nak pekerja kita berubah, kita kena berubah sama. Anak kita yang jadi hafiz Al-Quran, saya pesan ni yang ada anak jadi hafiz Quran, kalau mereka balik, kita tu pegang Quran sama, bukan pegang handphone. Kalau kita pun duk pegang handphone, kita duk ngadap TV juga, mereka hak balik seminggu tu duk ngadap satu lah. Patutnya kita pun pegang Quran. Takut jadi macam ni. Yang Nabi kata dia nampak dalam satu tempat, masa dia pergi Isra' Mi'raj, ada satu kaum duk tengah gunting lidah. Siapa mereka tu? Mereka suruh orang buat baik, sedangkan mereka haram tak buat pun. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wal'ayazubillah. Tuan-tuan, nah, ni bagi rasa. Jangan kata bukan aku. Tak, bagi rasa supaya peringatan pada kita. Kita duk suruh orang buat baik, kita duk suruh beletiak ni tiap-tiap hari suruh buat baik. Dia subuh haram tak bangkit pun. Tapi jangan sama-sama naik tak bangkit. Dah kata ustaz kata terbaik tak usah duk ajak orang. Dah. Wajib kena berubah dua-dua. Terus, dan kami suka melarang orang lain, kata kaum ni pada Nabi, yakni ahli-ahli neraka. Tak tahulah kaum tu kaum mana, tapi dah kata dalam neraka, min narin, disebut di sini hadis di atas tadi, maka ahli neraka lah. Wal'ayazubillah. Siapa yang tak mau jadi ahli neraka, yang dia tiap-tiap hari hantar konten dalam TikTok, dia tulis dalam Facebook, dia share benda dia tu, benda-benda baik, ustaz-ustaz pesanan ni dalam WhatsApp, dia share macam-macam, tapi dia sendiri tak buat pun. Faham tak lagi? Allah takut. Dak, biar sama-sama kita berubah. Bila kita baca-baca, terpana dari kita, perak kena. Kita pun nak berubah, dan kita nak semua berubah. Niat tu baik. Yang hak nak suruh orang berubah jadi baik, dia tak mau baik tu, dia nak menunjuk kata dia baik, itu je. Faham tak lagi? Okey. Yang seterusnya, orang yang menggunting lidah ni ialah kami melarang orang lain supaya meninggalkan larangan Allah. Tak usah duk buat ni. Ni jangan duk pakai lok pendek. Ni jangan ni pakai tudung ke. Yang dia sendiri ke lok pendek, hak laki tu. Jangan duk bawa macam tu. Kita melarang orang buat benda yang dilarang, tapi kita sendiri buat. Hak laki-laki pula, dia tak bagi anak dia isap rokok, yang dia beli berkatun-katun. Boleh tahu tu. Sama-sama berubah. Benda kalau nak bagi cepat berubah, kita mula berubah dulu, insya-Allah.
InsyaAllah. Tapi kalau sama-sama berubah, no, lambat sikit. Tapi kalau nak orang lain berubah, kita duduk macam tu juga. Bila kita baca sesuatu, kita faham dengan ilmu tersebut, kita tak nampak orang lah. Hak ustaz sebut tu jiran aku. Kita tak nampak orang juga. Selalunya orang mengaji tu dia cerita. Itu saya kata. Ada 3 golongan orang yang menuntut ilmu. Dengan elok-elok sama-sama berubah. Tulis pun tak apa. Supaya kita jangan jadi benda hak yang disebut oleh Nabi akan potong lidah dengan api neraka tu tadi. Ngaji elok dah, TikTok dia ikut, TikTok semua, kuliah-kuliah, ustaz-ustaz semua dah. Tapi beda nak hentam orang. Dia gunakan satu part konten nak kata dekat kawan pejabat dia. Dia nak kata yang diri dia tak ada pun. Dia betul semua. Jangan jadi orang tuntut ilmu macam tu. Rugi. Pertama, orang yang mencari ilmu untuk menjadikannya sebagai bekalan di negeri akhirat. Niat dalam hati dia cari ilmu tu untuk akhirat, untuk menghidupkan akhirat. Bila dia faham kehidupan di dunia, yang ni sah, yang ni batal, yang ni haram, yang ni halal, yang ni boleh, yang ni tak boleh. Sebab tu dia kena tuntut ilmu. Ni sampai apa satu pun tak tahu. Makan di kedai Cina boleh ke? Boleh ke? Dia kata bukan ada ada orang kata saya pergi seafood, dia kata seafood acong. Seafoodnya apa ustaz? Tak ada pun dia tulis pork ke pig. Tak ada pun. Yang tu nama dia bodoh. Pasal dia tak tahu. Okey, mari kita kaji balik. Walaupun dia goreng, dia masak hak yang kita tulis tu, tak ada pun pork ke berkaitan dengan benda-benda yang haram, benda eksotik, makan tanpa sembelih apa semua. Tuan-tuan, kita bila mengaji asas fardu ain ni, awal kali kita buka kitab bab apa? Kebersihan. Betul? Kebersihan. Mula-mula cerita bab najis. Lepas tu cara mencuci najis, pembahagian ayat. Faham tak lagi? Bila kata najis ni ada berapa? 3. Mukhaffafah, ringan, anak lelaki 2 tahun ke bawah. Mutawassitah, banyak.
Yang pertengahan basuh dia tu sampai hilang rasa, bau, warna dan sebagainya. Mukhalazah tu natai gapo? Apa dia pula mukhalazah? Anjing, babi kena basuh macam mana? Semalam Cina hak dok goreng tu, hak yang buat seafood tu, bekas tu jugalah, belanga tu jugalah, minyak tu jugalah, sodek tu jugalah, semua perkakas yang dia guna tu semalam dia goreng hidung kembang kaki pendek warna pink. Api sampai naik duk atas belanga tu. Kita bukan tahu pun. Lepas tu dia basuh macam mana bekas tu. Ada dia basuh cara menajis mukhalazah. Ada. Dia bubuh air, dia bagi panas, dia tolak dengan nyapu lidi dia tu. Cerah. Macam tu ke cara menajis mukhalazah basuh? Maksudnya ada lagi najis di bekas tu. Saya pergi makan sik sour ya. Saya pergi makan 3 rasa ya. Dalam bekas tu jugalah dia goreng. Dalam bekas tu juga dia masak. Lemak-lemak tadi habis lagi. Dak. Telan habis sedak. Kita kata kita ni selalu mengaji hak anu. Basic fardu ain. Tu tak tengok lagi dalam bab kencing berak kita yang kita pandai dia istinja. Ada orang yang masuk neraka semayang tak pernah tinggal, tapi dia seolah-olah tak semayang. Dia kata wa amalan la yurfa, amalan yang tidak diangkat. Apa dia? Sebab ada najis di tubuh badan dia, dia cuci tak reti lagi cara bersih badan. Rupa-rupanya selama dia semayang ni tak sah pun, seolah-olah dia tak semayang, kata Nabi. Orang yang tak jaga kencing berak dia ni, basuh tak betul lagi. Sebab itulah diazab dalam kubur. Satu ketika Nabi lalu ke satu kubur ni teriak pasal ayat kencing tak jaga. Satu lagi sebab namimah, suka tambah gaduh domba cerita. Maka Nabi suruh sahabat ambil pelepah tamar, belah 2 yang hijau, letak atas kubur ni. Slow dah azab tu. Di situlah kita ambil tafwid, ambil faedah dan takwil hadis tu tadi, bahawa pokok-pokok kecil yang tumbuh atas kubur jangan buang, sebab dia boleh tasbih kepada kubur tu tadi. Dia pukul rata kubur mak dia sampai nampak tanah. Bagi ada pokok-pokok kecil, pokok tu lah akan tasbih. Seperti mana umpama Nabi ambil pelepah tamar yang hijau letak atas, walaupun dia tu adalah orang yang dosa besar, Nabi buat macam tu. Tapi jangan duk dibawa pelepah pula, duk heret pergi kubur. Ni awak pula dah. Ambil lah benda-benda hidup. Ada orang ambil bunga, letak bunga. Lagi mana bunga tu fresh, dia akan tasbih kepada isi kubur tadi. Kalau tuan-tuan pergi Kalimantan, ulama-ulama orang sana meraihkan makam-makam ulama, mereka letak bunga-bunga yang harum tadi atas kubur. Bila dah hitam, mereka tukar. Orang kata, oh ni yang khurafat lah, yang ni bid'ah lah. Ambil hadis tadi itulah. Faham ke tak? Yang tuan-tuan bila pergi kubur, siram. Yang sunnah ni sebenarnya siram hari dikebumikan saja, supaya dimampatkan tanah kubur tadi hari yang mula-mula ditanam. Betul tak? Kita bawa siram. Tapi pasal apa? Tiap-tiap hari Jumaat kita pergi ke kubur, kita bawa ayak. Suka bawa ayak. Dan sahabat tolong bawa ayak. Pergi baca Yasin tadi, buka siap-siap tudung tadi, bawa ayak. Kalau orang tanya kita, ni duk buat benda bid'ah apa ni? Abang ada macam ni. Kami siram air di atas pusara ibu kami, orang yang kami sayang, atau sesiapa pun, supaya tumbuh pokok-pokok yang menzikirkan kepada isi kubur. Faham tak lagi? Ada juga yang petikai. Pasal apa? Kalau berlaku kematian dalam sebuah rumah, mereka suruh tutup cermin. Tutup cermin. Betul? Hak hangguk tu dia faham lah. Ada hak kata tak penuh pun ada. Ada adat di satu tempat, bila berlaku kematian dalam rumah, mayat ada di situ, disuruh tutup cermin tu tadi.
Pernah dengar tak? Pernah kan? Hak geleng tak pernah. Tak apa, saya nak cerita lagi. Jangan sikit suka nak hukum orang. Sebab apa orang dulu-dulu? Orang dulu-dulu dia tahu, tapi dia nak cerita hadis, cerita dalil tadi tak erti. Waktu kematian berlaku, kita mengharapkan rahmat. Faham rahmat? Siapa yang bawa rahmat? Malaikat bawa rahmat. Jangan harap kepada malaikat yang bawa kematian saja, Israel. Supaya waktu mayat ada di rumah tu, rahmat pun ada sama, yakni malaikat. Malaikat takkan masuk dalam rumah yang ada gambar. Maka cermin diibaratkan seperti Faham tak lagi? Tu je. Tambah-tambah cermin mafak dengan kita. Amboi. Kalau dekat cermin hak yang macam tu, tak apa lagi, takat nampak muka dengan jerawat je. Ni cermin semua mafak dengan kita. Tutup buanglah. Sebab apa? Sempurna tubuh itu seolah-olah ada musawir, ada gambar dalam tu, dalam rumah kita. TV tolong tutup. Tutup tu tak payahlah tutup dengan kain, tutup lah, off buang. Ni ada mayat lah ni duk tengok TV Mahabatin pula dah. Dah lah TV Mahabatin. Ada pula hak tangan 6 tu. Puah. Jegit. Piap. Mana malaikat rahmat nak masuk macam tu? Faham ke tak? Tu nama dia fiqh. Fiqh ni maksudnya faham. Kaji. Cuma kaitkan. Oh, kita nak benda ni rahmat. Kita nak benda ni syafaat. Kita nak benda tu jangan disia-siakan. Itulah ilmu nama dia. Maka orang yang pertama tadi yang saya bincang, orang yang mencari ilmu untuk menjadikan dia sebagai bekal negeri akhirat. Agama Islam hanya satu agama yang membicarakan tentang akhirat dan mementingkan hal akhirat. Yahudi dunia semata-mata. Hak dulu Yahudi dulu ya, dia pun Islam. Sebab itulah kita kena perjuangkan Baitul Maqdis, kena perjuangkan Palestin, sebab itu bumi Islam, bukan bumi Yahudi. Yahudi pun dulu asal Islam. Asal Nabi Adam adalah Islam, mentauhidkan Allah. Tiba-tiba mai kat depa bantah Uzair ibnullah. Depa kata tok guru depa, pendeta depa ni anak Allah. Depa dah menduakan Allah, syirik. Lepas tu dengan sifat bantah depa dan sebagainya, maka Allah laknat depa, cela depa. Itu bukan bumi mereka dah. Itu bumi hak orang Islam. Faham dah lagi? Maka jangan bawa sifat-sifat sebegitu, iaitu Islam, agama daripada Nabi Adam sampai ke agama hari ini, nama dia Islam. Islam tu maksudnya selamat tetapi terikat. Kita ni terikat dengan undang-undang Allah. Nak buat hak ni tak boleh, haram. Buat yang ni, jangan buat yang ni. Kita terikat dengan undang-undang Allah. Faham tak? Nama dia syariat. Dalam bab muamalat, nak menega tapi ada had dia. Dalam bab munakahat, nak menikah, ada cara dia. Dalam bab ibadat, ni cara dia. Bukan ni boleh buat ikut dan. Dalam bab kita sesama kita, jenayah, bab jinayat, ada cara dia. Siapa kata Islam tak ada semua ni? Islam ada. Cuma kita duk rasa kata Islam tu tak ada apa. Agama Islam apa rasa ya agama sendiri lemah. Baik. Nasrani iaitu Kristian pun dah terpesong mengatakan Maryam isteri Allah, mengatakan bahawa Isa anak Allah. Dan mereka lebih mementingkan sebuah agama yang mementingkan dunia semata-mata. Akhirat dia pun tak pernah bincang. Siapa mengaji ilmu akidah dia tahu. Dia tak pernah bincang akhirat. Kita Islam itu kena tuntut ilmu, bekal akhirat, sebab kita mementingkan kematian kita. Pasal apa sedekah? Sebab mudah di jalan sana. Sebab apa semayang? Supaya Allah tanya mudah jalan di sana. Sebab apa buat benda baik? Sebab sana mudah.
Kita bukan tempu hati kita ni al-wahnu, cinta dunia. Tak. Kita duduk atas ni untuk berjalan musafir saja. Sampai satu masa nama dia ajal. Kita tinggal tempat. Pilah kita ke sana buat selama-lamanya. Mana bekal kita? Kita duduk dalam perut ibu kita 9 bulan. Hidup cara duduk dalam perut. Hidung tak bernafas, semua melalui pusat. Macam mana kita hidup? Allahu a'lam. Kita lahir ke dunia. Umur berapa dah? 40, 50, 60, 30. 9 bulan dalam perut ibu, kita rasa lama dah. Mai ke dunia 90, kita lama rasa lama dah. Hak duduk alam barzah ada 1 juta tahun dah. Alam barzah lagi lama. Nabi Adam lagi lama. Lepas tu berlaku kiamat, semua mati. Dijadikan satu alam lain, nama dia mahsyar. Macam alam kita juga. Ni macam alam dunia ni. Lah tak ada lagi. Nanti Allah akan jadikan macam alam dunia kita juga. Cuma dia yang ada hamparan padang langit. Tu je. Tulang-tulang kita, daging kita yang hancur ketika kiamat hari itu jadi balik. Perasaan sakit ada balik. Cuma Allah buang satu benda, iaitu masa dengan mati. Masa tak ada dah. Duk yang tu lah. Umur macam tu lah. Mati. Sakit terang mana pun takkan mati dah. Allah buang dah makhluk bernama mati dan masa. Terima. Tu sebab kita apa-apa sikit ingat mati. Apa-apa sikit ingat mahsyar. Apa-apa sikit ingat balasan hari akhirat. InsyaAllah. Dia ni jadi penuntut ilmu yang berjaya. Ni sikit-sikit ingat dunia. Sikit-sikit dia ingat untung. Sikit-sikit ingat yang ni. Tu yang kadang-kadang hampir tipu orang. Sebab dia nak untung di dunia semata-mata. Walaupun dia mengaji agama tak pernah tinggal. Faham ke tak? Itu kata orang yang pertama dia mencari ilmu untuk dijadikan bekal ke akhirat. Maka dia tidak berniat dengan mencari ilmu itu kecuali untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala dan negeri akhirat. Kena sabar. Bangkit pagi-pagi, start motor, preh tak hidup pula dah. Ada hak main dengan motor ke? Ada hak main dengan kereta ke? Alhamdulillah. Ada hak main berjalan pun ada. Tapi dia main juga sebab dia nak cari redha Allah. Ada orang dia main kerana kawan dia pi ke. Bila dia pi tu pasal kawan dia pi. Minggu depan kawan dia tak main dengan dia pun ruyuk. Yang tu ada masalah juga tu. Kita nak masuk kubur dengan kawan. Sekian, terima kasih. Maka orang ini termasuk dalam golongan orang yang beruntung. Siapa? Dia menuntut ilmu. Nuntut ilmu ni daripada mahdi ilal lahdi, kata Nabi. Daripada dalam buayan sampai liang lahat, kita kena tuntut ilmu. Kena rajin. Walaupun hang jadi ulama ke apa ke, tetap kena tuntut ilmu. Sebab apa? Kadang-kadang ada pembaharuan, kadang-kadang muzakarah, kadang-kadang nak bagi nasihat dekat kita. Ilmu itu adalah nasihat. Muslimin yang dirahmati Allah. Orang yang kedua, tadi yang pertama habis, orang yang beruntung. Orang yang kedua ni siapa? Orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan keuntungan yang segera, yakni dunia. Dia mencari ilmu sebab dia nak dunia yang segera dan sementara, dan mendapatkan kemuliaan. Bila dia ada ilmu, dia ada sijil, dia ada ni, maka dia akan dapat kemuliaan di sisi manusia. Dan bila dia ada ilmu, dia ada sijil, dia dapat kerja, maka dia akan dapat harta benda. Ada duk niat macam tu. Saya tak cerita lagi ni. Ada duk niat macam tu. Ada ibu bapa yang ajak macam tu. Cek, kerja bagi rajin, jadi pegawai, esok pakai kereta besar. Dekat tu lah dia kata. Patutnya kita ajak anak kita kerja, ngaji bagi rajin, bagi pandai. Kita tak sebut kata jadi pegawai besar, supaya jadi orang soleh.
Ngajilah ilmu apa pun supaya jadi orang soleh, baik dunia baik akhirat. Dia jadi engineer yang beriman. Dia jadi doktor yang beriman. Ni dok kaya. Tiba-tiba apa yang mak ayah dia ajak untuk kaya tak dapat, dia akan makan rasuah. Dia nak dapat juga. Sebab apa? Tuntutan mak ayah dia. Jaga-jaga dalam bab menuntut ilmu ni. Duk ajak anak suruh pergi jadi macam tu, ada ke? Ni salah satu niat yang tak kena pada dua ibu bapa. Ni akhir zaman dah ni tuan-tuan. Maka bila kita besarkan anak-anak, jangan harap pada kereta besar, jangan harap pada rumah besar anak yang akan kita miliki tu, anak kita miliki. Jangan harap pada pangkat, jangan harap pada orang nak sanjung anak kita. Harap dia jadi anak soleh pun sudah dah. Takut kita. Gaji besar tapi makan rasuah. Gaji besar murung orang. Pangkat tinggi gunakan pangkat menzalimi orang. Tu anak kita. Tak sedih ke waktu jadi macam tu? Pangkat besar tapi membohong orang, zalim orang dan sebagainya. Tak sedih ke kita masa tu? Sebab kita ajak waktu dia kecil itu tadi memiliki benda tu untuk dunia semata-mata, bukan akhirat, iaitu anak soleh. Jadi orang soleh, insya-Allah, maka dia akan jadi orang yang soleh. Okey nah, saya sambung balik sini. Sedangkan dia sendiri menyedari niatnya yang buruk itu, niat nak pangkat, mengaji kerana nak kedudukan, mengaji kerana nak kaya, mengaji kerana nak itu ini dan sebagainya, memiliki dunia, senang kata. Niat yang buruk itu, dan merasakan ia di dalam hatinya akan kejahatan keadaan yang sedang dialaminya dan kehinaan maksudnya, maka orang ini adalah orang yang berada di dalam golongan yang bahaya. Anak kita bahaya, kita pun bahaya. Kita membahayakan anak kita. Dan jika dia mati sebelum dia bertaubat, kata Imam Ghazali dalam kitab ini, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allah. Jaga-jaga niat kita nak didik anak-anak. Jaga-jaga niat kita dalam membesarkan anak-anak. Niat bagi dia jadi soleh. Yang nak menentukan dia jadi doktor, yang menentukannya, iaitu Allah yang akan bagi. Serah pada Allah. Aku serah pada Allah anakku. Dia jadi yang aku nak, dia jadi soleh ya. Kalau dia tak berjaya pun, dia soleh pun cukup dah. Dia boleh semayang tak tinggal, dia tak lupa semayang, dia tak lupa doa dekat kita. Rabbighfirli wali walidayya. Walaupun dia tak jadi pegawai besar, dia kerja kat kampung saja, semayang dia tak tinggal, masjid dia duk ada selalu, kuliah ilmu dia duk pi, dan doa, titipan doa dia pada setiap kali semayangnya yang kita dengar anak kita ni, Rabbighfirli wali walidayya, cukup dah. Tapi kalau kita nak hak dunia ni kita duk terap dan kita tanam pada anak kita, ni akhir zaman dah ni tuan-tuan. Su'ul khatimah. Tak dia kita. Taubatlah pada hak yang dulu-dulu duk harap anak-anak ni semua jadi ahli dunia. Pergi mengaji apa sekolah agama. Dah pergi mengaji apa tahfiz apa rumah. Nanti masa depan dia tak ada, gelap masa depan dia. Berapa ramainya ibu bapa macam tu. Zaman saya tahun 80-an, di antara sahabat saya 10 orang, yang lain semua masuk sekolah Guang Sepedak, sekolah menengah Guang Sepedak. Saya seorang pondok payah. Kayuhlah gerek daripada Batu 20 pergi Guang Sepedak. Ustaz, perlilah tu, ayat perli. Ustaz. Pakai lebay putih, baju putih, lok putih, duk kayuh gerek. Ustaz. Masin mulut depa, lah jadi ustaz. Kian, terima kasih. Zaman tu masuk sekolah Arab ni kau satu mata lah. Sampai orang tanya tu, anak jadi apa? Saya dapat tawaran sekolah elok. Saya dapat Pak A 1B penilaian darjah 5. Tapi tak tahu, saya minat. Saya rasa saya nampak macam nak pi bumi tanah Arab. Allah kabulkan.
Saya dah nampak unta kecil-kecil tu. Duk nampak unta, duk nampak negeri Arab. Pasal arwah ayah saya, dia suka pasang satu cerita, Ahlan bisukan, satu cerita TV 2, cerita Arab. Aku nak boleh cakap macam ni, aku nak pi negeri ni, cerita orang Mesir. Kadang-kadang mempengaruhi. Ni raja duk tunjuk gambar, Arab cakap Arab, aku nak boleh cakap Arab. Maka timbul dalam diri saya benda macam tu. Alhamdulillah sampai Mesir. Tapi arwah ayah saya tak ada nampak lah, tak ada tengok semua tu. Baik, terus. Kemudian urusan terserahlah kepada Allah. Orang yang niat dunia ni, dia cari ilmu ni kerana dunia. Su'ul khatimah. Kita serahlah pada Allah. Kita serahlah pada Allah. Kita tak boleh hukum kata dia memang su'ul khatimah, mana tahu kita tak kok-koklah dia mati dalam keadaan dia dah bertaubat. Okey, baik. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu. Dengar ke tak? Tak dengar. Mana dia maintenance? Sat lagi buang ayat liok lah. Tak tahu orang tak dengar. Ngejar apa? Sat, tunggu sat. RNR dulu. Okey, baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dia nak bagi kita menapah ya. Pasal dua ni duk kena atas kepala, kedebok. Lagi rehat sat. Dia bila kita terkena, bila kita terjatuh, bila kita tertampar, jangan terus melompat, tapi memikirkan. Setiap kejadian tu mesti ada hikmah dia. Terdetik untuk datang ke majlis ini, tiba-tiba terkena di muka. So tadi dia stop, Ustaz, suruh kita fikir, Ustaz. Betul tak betul? Kalau kita duk rasa kita lagi betul, tak tahu nak kata lah. Sebab agama ni ajak kita untuk akhirat. Untuk akhirat. Apa dia akhirat? Kehidupan yang akhir. Kehidupan mula-mula, kehidupan ruh, alam malakut. Tak tahu nama apa, ruh tu hak siapa. Lepas tu alam kehamilan, alam kandungan. 5 bulan, 6 bulan Allah bagi ruh tu dekat sipulan. Maka mak ayah dia kena buh nama. Kalau dia meninggal dalam keadaan tersebut, mati dalam kandungan yang 6 bulan ke atas, maka kena ada nama dah, sebab roh dah ada dah dalam janin tersebut. Okey, baik. Ada dalam roh, ada dalam alam kandungan. Bila kita, yang tu alam pertama, alam kedua, ni alam ketiga. Alam ketiga, melalui proses bayi, melalui proses kanak-kanak, melalui proses remaja, lepas dah kita, melalui proses muda, melalui proses muda, muda. Tang muda dia berhenti, nak sebut tua dia tak bagi. Tak apa, ada lagi masa. Salli ala sayyidina Muhammad.
Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita yang melalui usia muda, kita yang sudah melalui usia tua, kita yang dah melalui usia keuzuran, ajuz, keuzuran, iaitu sakit. Ada kadang-kadang sakit fizikal, lemah tubuh badan. Ada orang dia sakit iaitu nyanyuk, itu dia panggil ajuz. Selagi mana Allah Ta'ala bagi usia kita, selagi itulah nama dia kehidupan. Hidup kita, hidup sebagai hamba Allah. Ada sedih, ada suka, ada senang, ada kecewa, ada kadang sakit, ada kadang sembuh, ada kadang sihat, ada kadang-kadang kaya, ada kadang-kadang miskin. Perasaan kita semua tu, kita mencari kehidupan. Bila sampai ajal kita, ajal ni maksudnya sampai waktu umur, limit kehidupan, expired, sudah mati. Mati itu bukan penghabisan, yang tu baru masuk fase alam ketiga. Maka kita bila duduk di fase alam ketiga ni, kita kena tengok alam yang mendatang, alam akhir dalam kehidupan seorang manusia yang ada limit. Daripada alam malakut, alam kandungan, alam dunia, alam barzakh. Barzah tu apa dia? Tempat dindingan antara alam hidup dan alam mati akhirat. Kalau kita kata nak pergi mana-mana, dia ada transit dulu. Tempat transit tu di Dubai. Maka transit tu nama dia barzakh, dindingan antara hidup dan mati dan akhirat. Ini hidup nama dia. Tapi ada dah hidup yang namanya mati. Apabila dia tak beragama, maksudnya dia dah mati. Mati roh dia. Allah nak kita hidup di dunia, bawa Islam, bawa roh, bawa jasad dengan agama. Siapa yang tak bawa agama tersebut, maka dia dah dikira mati sebelum dia dimatikan. Habis. Masuk alam barzakh. Adakah dia sudah melalui alam akhirat? Tidak lagi. Sebab Nabi Adam pun duduk di barzakh, tak akhirat lagi. Sebab ada lagi yang hidup. Bila berlaku kiamat yang pertama, tiupan nafiri Israfil yang pertama, hancur semua. Semua pergi alam barzakh. Semua pergi alam barzakh, kelingan malaikat-malaikat semua, jin apa semua. Tiupan yang kedua baru pergi ke alam akhir, nama dia akhirah. Itu dipanggil yaumul akhirah, hari akhirat. Kita yang agama, yang kita duk tuntut ilmu ni, sebab kita nampak ilmu tu dengan iman. Dalam rukun iman yang keenam, yang kelimanya beriman dengan hari akhirat. Maka bila kita beriman dengan hari akhirat, kita kena makrifat ilmu akhirat ni apa dia? Apa dia ilmu untuk mengenal ilmu akhirat? Kehidupan mendatang yang ada yaumul hisab, hari pembalasan timbang amalan ketika di dunia. Maka kalau takut supaya berat sebelah kiri, perbanyakkan hari ni supaya belah kanan itu berat amalan. Itu je. Itu je.
Sebab tu rukun iman ni kita kena faham satu-satu, bukan takat hafal ya. Rukun Islam 5, nyanyi saja pun tak cukup kalau tak faham. Faham satu-satu sampai makrifat. Makrifat tu apa dia? Kenal. Apa dia rukun iman kepada hari akhirat? Iaitu hari pembalasan, yaumul hisab. Antara beruntung tak beruntung kita, antara azab, antara sengsara, antara sentosa, seronok dan sebagainya, terus ke syurga. Duk nampak nu ya? Itulah orang yang mengaji agama, yang faham agama. Sebab ni tempat kita musafir. Tiba-tiba kita lalu, untung kita ada pokok-pokok segar, iaitu bila kita hidup Allah Ta'ala anugerah kat kita kekayaan. Anugerah kekayaan ni bukan hak milik mutlak kita. Kita kena share dengan orang. Siapa nak beruntung di sana, Allah Ta'ala izinkan dia gunakan anugerah Allah, kekayaan ke, ilmu ke, apa ke, dia kena share dengan orang. Maka untuk selamat di sana, tu kena mengaji ilmu. Okey, orang yang menuntut ilmu, orang yang ketiga, golongan yang ketiga. Siapa mereka? Iaitu orang yang telah dikuasai oleh syaitan. Maka ia menjadikan ilmu yang dituntutnya itu sebagai alat untuk menghimpunkan harta, benda, megah-megah dan kedudukan. Dan dia merasa bangga dengan ilmu yang dia ada, PhD dia dan sebagainya. Ada orang tuntut ilmu tak sudah-sudah, tak balik-balik mengaji. Oi, pasal apa? Dia rasa dia jahil. Nak cerita kat tuan-tuan, mak Imam Syafi'i ni, dia duduk di Gaza ni, Gaza, Palestin. Maka mak Imam Syafi'i hantar pi duduk di Mekah mengaji dengan Imam Malik. Mak Imam Syafi'i kata, jangan balik kampung lagi ta'lim. Kalau kita cek balik lah tiap-tiap minggu no. Lalah nak ta'lim alim. Faham ke tak? Lagi ta'lim, jangan balik. Pernah masa umur Imam Syafi'i 16 tahun, dia dah jadi qadhi dah. Waktu tu dia dah jadi qadhi dah, alim dah. Ada orang daripada Gaza mai ke Mekah buat haji. Maka Imam Syafi'i kirim kitab-kitab dia. Kitab-kitab dia penuh atas unta. Kirim balik kat mak dia, dekat orang Gaza ni. Bila balik Gaza, orang kampung dia lah, tunjuk kat mak dia, ni hasil aku, ilmu aku. Baliklah orang Gaza ni, balik ke Gaza, Palestin, tunjuk kat mak dia, ni unta-unta ni, semua ni kitab-kitab nak hadiah kat makcik. Ni lah Syafi'i tulis, Muhammad Idris tulis. Mak dia kata, kitab saja tak cukup mengatakan dia alim, dia tak alim lagi, jangan nak balik. Tahu sebab apa yang kirim kitab tu kat mak dia? Nak balik, rindu kat mak. Nak abang kata alim dah. Mak dia kata tak alim lagi, jangan balik lagi. Tak balik. Allah. Tapi sebab mak ni rindu tu ada, tapi dia nak anak dia alim. Ni orang ikhlas betul ni. Sanggup berpisah kerana pengorbanan anak. Mak ni, anak jadi hebat. Mak tu kena berkorban. Rindu kerja duk telefon cikgu dia. Boleh cakap dah dengan anak aduk asrama. Amboi cikgu, sampai pakcik ni kerja duk telefon dia cakap. Tak tahu anak dia nak jadi geno pun tak tahu dah. Anak sabar. Tengok mak Imam Syafi'i. Lala Imam Syafi'i jadi macam mana? Ni ilmu dia sampai kat kita, mazhab Syafi'i. Sampai sudah dia tak boleh balik. Mak dia kata dah tak alim lagi. Oh sudah cerita dia. Kena? Bukan kerana nak tuntut dunia. Alim sungguh-sungguh. Tapi kalau nak bermegah dengan ilmu PhD dia,
apa semua doktor dan sebagainya, kalau terniat dalam hati, istighfar, bertaubatlah. Tapi hari ni kalau nak masuk dalam masyarakat kena ada sijil. Nak masuk dalam masyarakat nak kerja kena ada sijil. Niat tu sijil tu nombor 2. Nak ada ilmu tu nombor 1, nak jadi soleh tu nombor 1. Hak tu yang penting. Kalau niat kata nak sijil kerana nak dunia, jatuh hak tadi kita kata, takut su'ul khatimah. Okey, saya baca hak ni. Dikuasai oleh syaitan kerana dia ingin bermegah-megah dengan kedudukan. Aku ulama, saya ustaz, saya ustaz. Ada apa tuan-tuan? Teriak tiap malam duk kenangkan, takut salah sebut dalam mengajak, takut salah orang sesat bila kita mengajak. Teriak, takut. Ni dak mai pang muhung mai balik dah. Lepas tu jadi celaru habis masyarakat. Nak buat hak ni bid'ah, nak buat hak ni bid'ah. Hak nu tak boleh, hak ni tak boleh. Nak baca Yasin malam Jumaat tak boleh. Duduk mai habang kita bid'ah, sesat. Ada macam tu? Ada. Nak buat tahlil tak boleh, nak talqin tak boleh, mau sesat. Pening masyarakat kita. Saya doktor nah. Saya doktor. Nak megah apa dengan doktor hang kalau sampai orang habis selalu biru habis. Benda ni dah selesai 1400 tahun yang lalu tu. Cerita bab talqin, cerita bab tahlil, cerita bab perkara-perkara yang hampa kata Rasulullah tak buat, tapi ada hadis dia yang disabit dengan perbuatan tersebut boleh buat. Hari ni ramai. Lepas tu dia tanya kita pula, ente ada berapa PhD? Ana ada 2. Oh, hebatnya hang. Muslimin yang dirahmati Allah, untuk bermegah-megah, bangga dengan ramai pengikutnya. Oh, ramai pengikut dia, ramai sungguh. Kalau tengok dalam Facebook, ramai pengikut dia. Lepas tu dia bangga dengan follower dia ada 1 juta. Jangan. Kita jadi ahli agama, kita yang cenderung kepada agama, bila kita duk ajak orang buat baik, ingat balik kita duk ajak orang buat baik, kita tak buat, jaga. Kalau kita niat kita bermegah-megah kena ramai follower kita kerana kita suka duk share benda agama, jaga. Ada TikTok tak? Makcik ada TikTok, saya gelak. Cik buat apa TikTok cik? Okey, ada Facebook tak? Ada WhatsApp tak? Ada grup keluarga tak? Ada grup-grup tak? Ada. Lepas tu ada lah ustaz ni share, siapa-siapa share. Kita baca-baca, oh, kita pun share. Share tu supaya kita sama-sama berubah, InsyaAllah. Tapi share untuk habaq kata, oh dia orang agama, dia kerja duk share tiap-tiap hari bab kuliah, dia tiap-tiap hari bab nasihat. Yang dia tu tudung pakai tak betul lagi. Sekian, terima kasih. Allah hasbunallah wa ni'mal wakil. Sama-sama berubah. Dan sebab kita takut benda ni nak jadi benda bukan benda baik, lagi benda lagi buruk pada kita. Dia menggunakan ilmu yang dituntutnya tadi, dia tuntut ilmu agama tadi, dia tuntut ilmu tadi untuk mencapai segala hajatnya, untuk mengaut keuntungan dunia. Hari ini dia jadi mufti, dia mengeluarkan fatwa. Hari ini dia jadi qadhi, dia menjalankan tugas sebagai qadhi. Hari ini dia jadi imam kerana dia ada sijil tu tadi. Hari ini dia jadi sekian. Dia niat semua tu kerana dia nak cari gaji kehidupan. Maka itulah kesalahan dia daripada awal. Tapi kalau dia ada ilmu, orang pilih dia juga, minta dia juga jadi, yang tu tak apa, boleh gagah. Tapi dia kena faham ilmu yang dituntut hari itu kerana apa? Kerana agamanya, kerana nak jadi soleh, hamba yang soleh, anak soleh, orang soleh.
Tapi kalau dia niat kerana semua tu daripada mula dan dia jadi orang yang dia nak jadi, perjalanan hidup dia tadi tak betul. Walau demikian, dia masih terperdaya lagi dengan sangkaan bahawa dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dia rasa dia ulama, dia alim. Dia masih lagi pada zahirnya menyerupai seorang ulama. Orang yang tuntut ilmu tadi dah dapat dah. Lepas tu dia dapat apa semua yang dia dapat, yang dia niat daripada awal itu, dia tuntut ilmu. Dia berbicara seperti bicara seorang ulama, berpakaian seperti pakaian ulama pada zahirnya, tetapi dalam batinnya dia tamak, bukan ulama. Yang saya sebut ni bukan pasal apa. Ni semua penggerak-penggerak dunia. Tangan yang menghayun buayan, tangan yang menghayun buayan boleh menggegarkan dunia. Makcik ke yang jadi tok pesan ke anak perempuan kita, niat yang elok-elok supaya keturunan kita jadi ulama-ulama soleh, bukan ulama su. Faham? Kami ni tak larat berkelahi dah dengan ulama-ulama su ni, ulama-ulama yang suka putak belit, ulama. Penat kami tahu nak cerita hak sebenar. Mungkin mai daripada hak depan saya ni tahu tujuan niat tuntut ilmu. Faham tak lagi? Saat ada suara, saat tak ada suara tu. Faham tak lagi tujuan kita hidup sebagai orang yang beragama? Faham tak lagi kita duduk di fasa mana? Faham tak lagi peranan kita sebagai seorang ibu yang menuntut ilmu? Kalau ibu tu dia jadi orang elok, niat dia elok, dia melahirkan generasi yang terbaik. Kalau ibu tu dia tak ada ilmu, dia lahirkan dan dia didik anak dia dengan niat dunia, rosak akhirat, rosak generasi. Ni semua ni hak duk ada depan saya. Saya minta sangat-sangat. Malam saya duk fikir nak cerita bab apa. Oh, yang ramai perempuan mai. Kian, makasih. 2 orang, 3 orang. So saya lebih nampak kepada aku kena create satu benda untuk fahamkan ibu-ibu ni. Tangan yang menghayun buayan boleh menggegarkan dunia. La ilaha illallah. Esok jadi mujahid. La ilaha, esok jadi ustaz yang menggerakkan dunia Islam. La ilaha, esok jadi doktor yang merubati, merawat semua para pejuang-pejuang Islam. La ilaha, mak ni tadi hadut la, esok akan jadi engineer yang membangunkan kapal-kapal terbang yang membolehkan kita sampai ke Mekah, ke Madinah untuk senang ibadah. La ilaha. Faham tak lagi? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Itu duk nampak hak tu lah. Duk pening orang perempuan nak baca bab apa, kitab amalan habis bidak. Hak tu. Pasal aku tahu dah. Mau SIG ya perempuan ramai. So saya ambil peluang tu, saya nak bagi faham apa peranan kita, walaupun alah aku mak ya, alah aku dak. Ni kata 3 konsep ni semuanya berasas daripada seorang ibu. Seperti mulia dan berkatnya, alimnya Imam Syafi'i kerana ibu dia. Kerana ibu dia. Jangan balik lagi tak alim. Jenuh kita. Kita tak payah tengok mak meninggal macam tu. Teriak duduk di Mekah. Nak balik tak boleh. Lagi tak alim. Bukan nilaian alim tadi pada kitab kita, tak. Bukan nilaian alim pasal kita ada ramai pengikut. Bukan nilaian alim tu tadi, tak. Sejauh mana kita boleh merubah orang tadi semua jadi baik dan jadi baik, belum tentu kata kita alim. Alim ni apa dia? Beramal dengan apa yang dia mengaji. Maksudnya dia dah tahu.
Ni dia duk cerita benda yang dia cerita. Kata benda tu baik, dia sendiri tak buat. Maksudnya tak alim lagi. Macam hak yang pertama tu tadi. Dia suruh orang buat tapi dia sendiri pun tak buat. Maksudnya dia tak alim lagi. Kena sama-sama alim. Alim ni maksudnya mengetahui. Dan alim ini anugerah Allah. Bukan semuanya yang menuntut ilmu akan menjadi alim. Tak. Yang mai semua ni balik-balik semua jadi astazah. Tak juga. Balik duk klik-po Ustaz sini kata apa dia tak? Dia tak faham juga. Tak. Semua bukan balik-balik faham. Tak. Sebab itu anugerah Allah. Yang Rasulullah nak kita pi tuntut ilmu tu supaya jadi soleh. Minggu lepas mai, minggu ni mai, minggu depan nak mai pula. Tapi tak alim pun. Anak dia kata, mak duk pergi mengaji, tak alim pun. Ni, mak bukan pergi mengaji kerana nak alim. Mak pergi supaya mak faham agama, mak jadi soleh. Itu menjadi hamba yang baik. Pasal bila kita duduk dalam majlis ilmu ni, kita selalu ditegur, selalu dinasihat. Supaya jadi elok, ingat mati, ingat akhirat, jangan masuk neraka, wala'iyyazubillah. Jadikanlah diri kita sebagai hamba Allah, bukan jadi hamba iblis. Jangan jadi hamba dunia. Sikit pun tak apa dah. Lepas tu tidak kan, tak apa dah, janji dia ingat dah. Kata tu mai pula minggu depan dengar kata jadilah hamba Allah, jadilah jadi orang agama yang betul. Sikit dengar pun dia ingat lagi. Lepas tu dia tak apa dah. Ada 2 minit lagi. Pak, insya-Allah saya pakai kitab panduan amalan harian. Nak pi dah. Bab ni dah tengok ada lagi 15 minit. Adab-adab setelah terbit matahari sampai waktu gelincir matahari. Tuan-tuan boleh ni lah, sebab saya ni sebagai bidang terjun ni payah juga. Kitab dia Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah, permulaan jalan mencari hidayah, dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali dan diterjemah dan disyarahkan oleh guru kami Abuya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki, Khazanah Banjariyah. Ini kitab dia. Saya dapat hadiah daripada tuan guru dulu. So saya rasa hak ni lah yang saya akan bawa kalau saya dijemput lagi lah. Adab. Apa itu adab? Akhlak. Apa itu akhlak? Agama. Sebab apa kita kena mengaji adab? Sebab apa kita kena berakhlak? Sebab tu Rasulullah sebut, innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Tidaklah aku diutuskan, tidaklah aku dilahirkan, tidaklah aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak manusia ni. Maksudnya agama Islam adalah agama adab. Agama Islam adalah agama akhlak. So hidup kita ni kena ikut law Islam. Kena beradab. Contohnya di sini dah tak ada nak baca apilah tajuk pun. Adab-adab setelah terbit matahari. Apa yang perlu kita buat? Sampailah tergelincir matahari. Apa dia tergelincir? Lahok. Yang tu terbenam. Beza nah. Itlaq, tergelincir, zaluk, lepas tu terbenam. Suruk pada huruf. Yang ni syuruk, zuluk, huruf. Daripada mula sampai tergelincir. Apa dia yang perlu kita buat? Apabila matahari telah terbit, sekali lalulah. Dia macam iklan jugalah untuk gambar drama minggu depan. Kita cerita dulu, hero nak kena tumbuk, tu yang tunggu berbelik sampai maghrib tak bayang. Okey. Apabila matahari telah terbit, sekadar satu galah. Apa dia satu galah? Satu galah ni maksudnya satu bayang. Kalau kita kira kata ni matahari terbit sama dengan bayang yang kita ukur, boleh dah duha. Tapi kalau bayang tu panjang, maksudnya matahari tu tak habis lagi terbit. Faham tak tu? Macam mana kita faham masuk waktu asar, macam itulah waktu duha. Faham? Waktu asar ialah apabila mulanya bayang tadi sama panjang dengan objek dan memanjang masuk waktu asar. Itu asar. Nak tahu pula masuk waktu duha, mula samanya bayang tadi
dengan objek sampai dia kata bayang duk tang ni. Dia ekor pendek. Ni waktu duha dah ni. Sebab sama panjang. Ni waktu duha dah masuk ke duha. Habis. Sebab apa? Matahari dah terpacak atas kepala. Tiba-tiba matahari mai ke sini dah. Tergelincir sebab bayang dah masuk ke sini. Tu nama dia tergelincir. Faham? Macam tu cara nak cek balik menggunakan alam masuk waktu bila-bila. Tapi kalau waktu terbit matahari waktu pagi, bayang panjang lagi. Masuk tu matahari baru terbit, tu yang bayang kita panjang. Faham? Maka dia ke muka pendek, dia mula pendek sebab matahari ke naik, dia mula pendek. Ngaji sains tak hari tu? Mengaji tu dia kata manfaat. Ilmu tu manfaat. Kalau tak mengaji sains dia duk kelipok apa dia menatang, aku tak tahu. Kita kata ni matahari. Dah nak cek waktu duha ni. Ni kata ni lautan. Dia terbit. Bila terbit cuba bayangkan cahaya dia tembak kepada objek. Tu dia. Bayang sampai duk tang tu. Betul? Okey. Bila dia naik, betul tak? Bayang kita tarik. Faham? Bila bayang duk tang ni segala matahari duk tang ni lah. Tinggal hari dia bayang dia bawa matahari main tang ni pula dah. Ni matahari duk tang ni. Bayang dia akan duk tang ni. Ukuk sama masuk waktu duha. Tu dia panggil segar. Maka bila matahari kau naik, dia ke pendek. Oh, matahari jangan bawa. Hari dia pening pula. Okey. Bila matahari kau naik, nampak tak bayang dia duk tang ni. Betul? Sampai habis. Maksudnya matahari duk tang ni, bayang hilang duk bawah tapak kaki. Tu nama dia rembang. Bukan? Tengah rembang dia lah kot. Okey. Maksudnya bayang duk bawah tapak kaki kita. Okey. Habislah waktu duha. Pak dia main belah ni, bayang keluar belah ni. Sepanjang tali kasut kata Nabi. Maka lehok pun masuk. Faham tak lagi? Dia main dak belah ni pula dah. Main lehok masuk. Nak tahu asak masuk, tengok bayang yang matahari tembak tadi sama panjang dengan objek. Masuklah asak pula. Faham tak lagi? Nanti jam tak ada nah. Jam tak ada dah, apa pun tak ada dah, duk kelipuk masuk dah tahu. Bagi. Ngaji dah hari tu. Okey, duduk tang tu. Hari ni masuk dah asak. Pak asak lagi sebab bayang masih ada. Bam. Dia mula terbenam lah. Nampak dah separuh. Okey. Asak ada lagi. Bila masuk maghrib habis bulat ni. Ni kata lautan. Ada lagi asak. Haram dah mayang asak, tapi sah lagi. Faham ke tak tu? Sebab waktu tu haram dah mayang. Maksud apa? Melewat kan. Terbenam bulatan. Masuklah maghrib. Bila pula nak tahu kata masuk isyak? Hilang semua cahaya di ufuk. Hilang dah. Terbitlah bintang-bintang. Maka masuklah isyak. Bila pula nak masuk pula subuh? Bila terbit fajar yang bertumpuk-tumpuk, nama dia fajar sadiq. Fajar kazib dia panjang mengikut matahari yang mula menyuluh cahaya di situ. Lepas tu dia akan bertumpuk-tumpuk tu sebab kena awan di situ, dia akan jadi bertumpuk-tumpuk, dia panggil fajar sadiq. Maka masuklah subuh. Bila habis subuh? Soalan ni kena atas kepala, dia kata haji aku. Bila habis subuh? Subuh habis bila? Subuh habis bila terbit matahari. Bila matahari terbit lah ni, habislah subuh. Waktu tu yang lain. Subuh dia ada had dia. Mula terbit fajar sadiq hingga terbit matahari. Habislah subuh. Jangan kata, okey kita tengoklah, lehok, tergelincir matahari sampai satu objek matahari dengan bayang. Masuk, habis lehok, masuk asar.
Betul? Habis waktu ni masuk waktu ni, habis waktu ni masuk ni. Begitu dah dengan isyak. Habis waktu isyak, terbit fajar shadiq, masuk waktu subuh. Subuh masuk bila? Masuk lahok habis subuh. Dah. Adakah dengan masuk waktu zuhur habis waktu subuh? Dah. Tolong perbetul kepala otak hak macam tu. Bila terbit matahari bermaksud habis dah subuh. Mau semayang juga waktu tu ni nama dia gajah. Sekian, terima kasih. Tapi kalau orang yang tertidur, okay, dengar elok. Kalau dia tertidur memang tak ada alam, tak ada apa, memang dia berletih sungguh, sedang-sedang kelapan, dia boleh sembahyang tanpa niat qada, tanpa dia sedang lah. Tapi kalau bunyi tenenet sedang buka sebelah, dia tutup balik, yang tu kena niat qada. Kena niat qada. Faham? Sebab dia dah sedang. Okey. Yang tujuh, telajak habis dah. Cuma nak bagi hint supaya kita rasa nak mengaji lagi. Dan tidak ada di antara waktu terbit matahari sampai masa tergelincir kecuali hanya sembahyang ini sahaja. Iaitu sembahyang apa? Sembahyang 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Nama dia sembahyang duha. Okey. Lagi dan lagi. Iaitu sembahyang isyraq. Isyraq ni macam ni. Isyraq tunggu sampai segalah. Ada orang kata waktu terbit. Yang tu khilaf. Waktu terbit matahari tu, dia kata waktu isyraq, syuruk. Yang tu waktu syuruk. Isyraq lain. Isyraq bila masuk waktu duha, bayang sama dengan objek. Sembahyang isyraq dulu, sunat isyraq dulu, sunat isyraq dulu. Waktu tu baru sembahyang duha. Tu sebab jadi 4 2 salam lah, 4 2 salam. Maksudnya dah tahu kata masuk waktu duha, hak mula sekali kita sembahyang isyraq dulu. Macam kita pergi masjid, masuk masjid bukan sembahyang lahong lagi, sembahyang apa dulu? Tahiyatul masjid, dengar azan, lepas dengar azan, habis azan, sembahyang apa pula? Qabliyah zuhur, tak sembahyang lagi lahong. Macam tu lah, faham ke tak? Lebih duduk pening ni. Nak mayang syuruk bila? Nak mayang syuruk bila? Bagi masuk waktu duha tu. Itu lebih baik. Sebab kita takut waktu terbit matahari itu jadi kita menyembah matahari. Waktu tu haram mayang sunat. Okey, 4 rakaat yang disebut di sini. Pertama, yang terlebih afdal bahawa engkau habiskan waktumu itu, waktu daripada mula bayang-bayang sama dengan objek, dengan sebelum gelincir matahari, apa yang afdal kita buat? Ni waktu ni. Apa yang afdal kita buat sampai orang nak sembahyang jemaat sekali lagi? Habiskan waktumu itu dengan mencari ilmu. Habiskan waktu dengan mencari ilmu, hari yang tak kerja lah. Ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang sia-sia. Sangat diminati orang, kata Syekh Fahmi Zamzam. Orang sekarang mereka menamakan ilmu manfaat padahal ia bukan manfaat. Habaq kata ilmu ni manfaat, rupa-rupanya tak ada manfaat pun. Saya tak mau bagi contoh lah, kita takut terkenal atas kepala. Ilmu cara berniaga, rupa-rupanya ajak main saham, biar tak handsome tak apa, janji kaya. Lalah pakat pulun, tak apalah, baguslah nak jadi orang berjaya, tapi sampai lupa halal haram ni janganlah. Okey, kadang-kadang lah contoh tersebut dah. Ilmu yang manfaat itu ilmu yang menambahkan takutnya kita pada Allah. Tu ilmu manfaat. Ilmu yang kita pi tu nak menakutkan kita lagi ke nak mencintakan kita lagi pada dunia? Kalau ilmu yang kita pi tuntut nak mencintakan kita lagi pada dunia, tu tak manfaat. Kalau benda tu duk sebut je Allah, takutnya azab Allah, Allah, teringat ke Allah, itu yang manfaat. Faham lagi? Bila faham takat tu je lah. Nanti kalau mereka panggil, kita sambung balik kitab ni. Kata saja tuan-tuan, perempuan, minta ampun, minta maaf. Tahu lagi ilmu manfaat macam mana? Kata Syekh Fahmi Zamzam, almarhum guru kami. Moga-moga dirahmati Allah, diluaskan kuburnya, diampuni dosa-dosanya. Faham tak lagi?
Baik, takat tu saja tuan-tuan. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah, segala keburukan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina